Bermula daripada situlah berlaku konflik di antara Namrus dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Namrus tak puas hati dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Satu hari Namrus mengarahkan ke semua rakyatnya untuk berkumpul di satu tempat yang tanah lapang. Ketika itu Namrus mengarahkan setiap daripada mereka yang pergi ke tanah lapang untuk bawa satu kayu api. Tak kisahlah siapa yang pergi, kesemua wajib pergi, tapi dikehendaki untuk bawa satu kayu api. Maka bila mana sampai di satu tanah lapang, Namrus mengarahkan kesemuanya untuk kumpulkan di satu tempat kayu api itu. Apa tujuan dia? Tujuannya adalah untuk menyalakan, untuk menghidupkan satu api yang sangat kuat, yang sangat besar. Tujuannya adalah untuk memasukkan, menghumban Nabi Allah Ibrahim ke dalam api itu. Maka bila mana api itu dihidupkan, Nabi Allah Ibrahim diarahkan untuk masuk ke dalam api. Maka dihumban ke dalam api. Ketika itulah kesemua makhluk di atas muka bumi berdoa kepada Allah, Ya Rabb, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim dibakar kerana dia telah pun memperjuangkan agamamu, wahai Allah. Ketika itulah Allah mengabulkan doa semua makhluk yang mendoakan ke atas Nabi Allah Ibrahim. Dan ketika itulah Allah mengarahkan api yang menyala begitu kuat, bardan wasalaman, selamat dan sejahteralah ke atas kamu, wahai Ibrahim. Maka di situ api, bila mana Nabi Allah Ibrahim masuk ke dalam api, tapi Nabi Allah Ibrahim tak merasai kepanasan, kerana Allah telah mengarahkan api untuk jangan jadi panas, sejuk, tapi Allah tambah bardan wasalaman, selamat dan sejahteralah kepada kamu. Kata Ibnu Abbas, kenapa Allah menyebut bardan wasalaman, kenapa disertakan sekali? Kerana ditakuti kalau api itu sejuk sangat, boleh membinasakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka di situ bila mana api mulai surut, ketika itu masyarakat yang melihat kejadian itu berasa hairan, terkejut masyarakat ketika itu bila mana melihat yang Nabi Allah Ibrahim tidak ada kesan luka, tidak ada kesan terbakar langsung di tubuh dan di badan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Menyebabkan ketika itu juga adalah kesemua yang hairan. Ingat, masa api membarak membesar tu, kesemua makhluk cuba untuk bantu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sehingga kan diriwayatkan burung cuba untuk selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Dia pergi ambil air dan jatuhkan ke atas api yang sangat besar. Burung banyak mana air yang dia boleh bawa, tapi burung itu berusaha juga sebab dia tak mau disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Ibrahim diseksa, apa yang kamu lakukan. Tapi ada satu haiwan ni cuba mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Cicak. Apa yang dibuat oleh cicak? Dia meniup api itu supaya lagi membara, supaya lagi kuat api itu membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka selepas daripada itu Nabi Allah Ibrahim ada konflik dengan ayahnya. Maka Nabi Allah Ibrahim bawa diri pergi kepada bumi Palestin, yang mana dekat bumi Palestin dia hidup bersama isterinya bernama Sarah. Bila mana mereka hidup bertahun-tahun, mereka hidup di bumi Palestin. Ramai yang mengenali mereka, tapi Allah takdirkan yang mana mereka belum lagi menerima cahaya mata, belum lagi menerima zuriat. Dalam keadaan begitu, walaupun tidak diberikan lagi zuriat, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah berhenti untuk berdakwah, tidak pernah berhenti untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana bertahun-tahun begitu tidak dikurniakan anak, Nabi Ibrahim tak pernah untuk lupa berdoa kepada Allah supaya diberikan zuriat, walaupun pada ketika itu usianya telah pun lanjut. Maka satu hari Nabi Allah Ibrahim bersama Sarah pergi ke Mesir. Maka di sana Raja Mesir menghadiahkan mereka seorang pembantu yang bernama Hajar. Sebab apa? Sebab Raja Mesir ketika itu suka dengan perwatakan Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah. Disebabkan itulah Raja Mesir ketika itu menghadiahkan kepada mereka seorang pembantu. Maka hiduplah pembantu itu yang bernama Hajar dengan Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah. Dalam keadaan begitu, Sarah ni bila mana tengok kelakuan Hajar sangat baik, berakhlak mulia dan sebagainya, sopan santun dan sebagainya, ketika itulah Sarah memberitahu kepada Ibrahim, wahai suamiku, kawinilah Hajar. Sesungguhnya aku mendapati Hajar seorang wanita yang berakhlak dengan mulia dan perwatakan yang sangat sopan santun. Ketika itulah kahwinnya mereka. Saya cuba ringkaskan. Maka tak lama perkahwinan mereka, akhirnya Allah daripada perkahwinan Nabi Allah Ibrahim dengan Hajar itu, Allah kurniakan mereka seorang anak lelaki yang bernama Ismail alaihi salam. Maka hiduplah bahagia mereka. Biasalah wanita bila mana Sarah melihat yang suaminya
gembira. Dengan isteri nombor 2, dia ada satu perasaan cemburu. Mesti ada perasaan cemburu kerana manusia, sifat lumrah manusia ada perasaan cemburu, ada perasaan macam tak selesa. Demikian sebab tengok dirinya tak boleh bagi zuriat kepada suaminya. Ketika itulah Allah mengarahkan, wahai Ibrahim, bawa anak kamu dan bawa Hajar keluar daripada situ, keluar daripada bumi Palestin, dan pergilah, berjalanlah kalian. Dalam keadaan Allah tak bagi tahu kepada Ibrahim berjalan ke mana, di mana destinasi. Allah hanya memerintahkan Ibrahim, berjalanlah, keluarlah daripada bumi Palestin. Maka bawalah Ibrahim, isterinya dan anak yang baru saja dilahirkan dalam keadaan padang pasir ketika itu. Merempuh padang pasir ketika itu. Ingat, padang pasir kalau musim sejuk tersangatlah sejuk, dan sebaliknya kalau musim panas tersangatlah panas. Maka rendahlah padang pasir mereka bertiga. Bila mana sampai di satu tempat, di situlah Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, berhentilah kamu di situ. Dekat mana? Itulah kota Mekah, yang mana perjalanan di antara bumi Palestin ke kota Mekah lebih kurang 1000 lebih kilometer. Bayangkan perjalanan mereka berhari-hari, mungkin masuk berbulan-bulan perjalanan mereka. Bila mana sampai di situ, Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, berhentilah dan kembalilah kamu ke bumi Palestin. Tinggalkan anak kamu dan tinggalkan isteri kamu dekat situ. Ingat, Nabi Allah Ibrahim baru saja Allah bagi satu kegembiraan, dapat anak. Tak lama bersama dengan anaknya. Dalam sebelum ni Nabi Allah Ibrahim ternanti-nanti nakkan anak. Allah beri masa bersama dengan anak sekejap, Allah beri kegembiraan sekejap, Allah uji lagi Nabi Allah Ibrahim, yang mana Nabi Allah Ibrahim kena tinggal anak dia. Apa mereka buat? Adakah mereka mempersoalkan tak boleh wahai Allah? Tak. Sifat orang mukmin, sifat orang beriman kepada Allah, bila mana itu arahan Allah, mereka tak akan mempersoalkan. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam dengan meninggalkan anaknya dan isterinya dekat situ. Dalam keadaan ketika itu, kota Mekah satu kota yang tidak ada manusia, tidak ada perkampungan, tidak ada penempatan, malah tidak ada air ketika itu. Ingat, bila mana orang dulu, bila mana mereka nak menginap, nak buat satu penempatan, mesti mereka akan tengok ada saluran air ke tidak, tanah ini tanah yang subur ke tidak. Maksudnya ketika itu tidak ada penempatan, maksudnya tanah itu, tanah ketika itu belum lagi subur, belum lagi ada air pada ketika itu. Tapi diberi satu arahan untuk ditinggalkan anak dan isterinya. Apa Nabi Allah Ibrahim buat? Nabi Allah Ibrahim akur dan meninggalkan, kerana Nabi Ibrahim tahu setiap daripada arahan Allah mesti ada hikmahnya, mesti ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu, yang Allah nak sampaikan kepada Ibrahim, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang beriman kepadanya. Dan ketika itulah kembali Nabi Allah Ibrahim ke bumi Palestin, hiduplah bersama isteri yang pertama, Sarah. Satu hari bila mana hidup dengan Sarah bertahun-tahun, satu hari datanglah 3 orang malaikat yang berupa dengan manusia. Ketika itu Nabi Ibrahim mengalu-alukan, beri makanan dan sebagainya, dan Nabi Ibrahim hairan, kenapa 3 orang itu tak sentuh langsung makanan, tak menjamah langsung makanan. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim tahu itu bukan manusia, itulah malaikat. Dan ketika itu yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku datang kepada kamu hari ini, aku nak sampaikan 2 berita kepada kamu. Satu berita gembira dan satu berita sedih. Berita gembira itu akan datang, Allah takdirkan kamu dan Sarah akan melahirkan seorang anak lelaki, dan namanya Allah telah pun pilih. Namanya Allah telah pun pilih. Maka di sini Nabi Allah Ibrahim akan ada 2 anak lelaki. Dan berita yang sedihnya adalah kaum Lut yang dekat Sodom tu, Allah akan turunkan bala kepada mereka. Itulah 2 berita yang Jibril alaihi salam sampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. InsyaAllah nanti video akan datang kita akan sambung siri Nabi Allah Ismail alaihi salam, macam mana mereka boleh survive dekat satu padang pasir yang luas, insya-Allah. Dan video seterusnya juga kita akan bincang apakah nasib anak kedua Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan video yang seterusnya kita akan bincang apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, kerana perintah daripada Allah telah pun turun untuk membinasakan kaum Lut ketika itu. InsyaAllah kita akan sambung dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergegaslah, bergeraklah kita meninggalkan tempat ini, kerana tempat inilah pernah diduduki oleh satu kaum yang bernama Sodom, yang bumi diterbalikkan oleh Allah. Adakah kaum Sodom ni dia malu dengan perbuatan mereka, malu dengan tabiat mereka, suka sesama sejenis, suka lelaki sama lelaki, perempuan suka sama perempuan,
Jawapannya adalah tak malu. Allah tetap menjadi larangan Allah. Tak ada hak untuk kita sebagai hamba-Nya, sebagai manusia untuk melanggar larangan Allah. Ketika itulah Nabi Lut kata, celakalah aku hari ini. Habislah aku. Bergegas mereka, berlari mereka, bersungguh-sungguh berlari mereka ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Tengok, punyalah tak malu mereka. Buka wahai Lut, kami tahu apa yang ada di dalam. Serahkan 3 orang pemuda itu kepada kami wahai Lut.